الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المقر بربوبيته المعتقد بوحدانيته الموقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban. Sekian lama segelintir manusia menanti untuk berlangsungnya pembukaan Piala Dunia di Brazil. Impian dan cita-cita mereka tercapai pagi tadi. Ramai yang sanggup menghitung hari untuk menanti detik yang tidak punya nilai di sisi Allah. Hanya sekadar memuaskan perasaan sahaja. Tetapi ramai yang lupa bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita pada ketika yang seperti ini untuk menghitung hari sebagai persiapan menyambut Ramadan. Ramadan suatu bulan yang penuh dengan keberkatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hadis yang dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut, ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Qal, "Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'im." Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan daripada bulan-bulan yang banyak seperti mana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Baginda menjawab, "Itu ialah suatu bulan yang dilalaikan oleh orang ramai tentangnya. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah suatu bulan yang padanya diangkat amalan kepada Tuhan semesta alam. Dan aku suka supaya amalanku diangkat sedangkan aku berpuasa." Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hadis ini menyatakan tentang beberapa petunjuk. Yang pertama sekali, antara ketika yang amalan manusia diangkat kepada Allah Ta'ala selain daripada setiap hari pagi dan petang, Allah Ta'ala juga akan menerima amalan kita pada bulan Sya'ban, walaupun tidak ada suatu hadis pun yang sahih menyatakan ia berlaku pada malam nisfu Sya'ban seperti mana yang disangka oleh ramai manusia kerana kejahilan. Tetapi hadis ini menyatakan ia diangkat pada bulan Sya'ban. Yang keduanya,
Hadis ini menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Ini seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir penuh sebulan Sya'ban. Dan hadis yang kita pendengarkan tadi menyatakan antara sebab baginda membanyakkan puasa di bulan Sya'ban ialah kerana baginda menyukai agar amalan itu ketika ia diangkat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan baginda berpuasa. Hadirin sedang mukminin yang dirahmati Allah, apakah sebenarnya kelebihan berpuasa? Apakah sebenarnya yang menyebabkan Nabi mengambil kira pada puasa itu? Demikian juga dengan hadis tentang amalan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis yang disahihkan oleh sebilangan ulama. Antara alasan Nabi ialah supaya ketika diangkat amalan tersebut baginda berada dalam keadaan berpuasa. Maka saya gear kepada kita tuan-tuan muslimin sekalian untuk mengambil berat sebenarnya apakah keistimewaan dan rahsia ibadah puasa yang Allah Ta'ala turunkan ini. Supaya apabila ada kesedaran dan pengetahuan ini, maka kita akan menjadi lebih rindu dan menanti-nanti akan ketibaan bulan Ramadan yang kita bukan lagi diberikan pilihan, bahkan kita diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan puasa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Tuhannya, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan ganjaran dengannya. Apakah beza antara puasa dan ibadat yang lain? Salat lebih besar, lebih utama daripada puasa. Salat diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj, naik ke langit berjumpa Allah Ta'ala. Tetapi hadis kursi ini, hadis yang sahih ini menyatakan keistimewaan puasa ialah ianya untuk Allah Ta'ala dan Allah akan memberikan pahala dengannya. Adakah itu bermakna amal ibadah kita yang lain diberikan pahalanya oleh orang lain? Tentu saja bukan begitu. Maka para ulama membicarakan hadis ini dan menghuraikan maksudnya. Antara yang disebutkan oleh para ulama berhubung hadis ini ialah, yang pertama sekali, dikaitkan hadis ini dengan sebuah hadis yang lain. Bagaimana Nabi menyatakan annar rajula ya'ti yaumal qiyamati bi a'malin salihah amsalil jibal wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha aw akala mala hadha fayu'khadhu li hadha min hasanatihi wa li hadha min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yabqa syai' fa innahu yu'khadhu min sayyi'atil mazlumin wa tutrahu alaihi wa yutrahu finnar. Nabi menyatakan bahawasanya akan ada seorang lelaki yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal saleh seperti gunung ganang, banyaknya amalan itu. Dan ia datang dalam keadaan dia pernah mencerca orang itu dan memukul orang ini atau mengambil harta orang ini. Lalu diambil untuk orang itu daripada kebaikan-kebaikannya
dan untuk orang yang itu daripada kebaikan-kebaikannya, sehinggalah apabila telah habis kebaikannya dan tidak tinggal suatu pun, maka sesungguhnya akan diambil daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang dizalimi itu, lalu dilemparkan kepadanya, dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini tuan-tuan menyatakan tentang kesudahan manusia yang melakukan kezaliman ketika di dunia, datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan amalan yang banyak seperti gunung ganang, bagaikan bukit bukau. Tetapi orang yang datang itu memikul bersamanya dosa dan kezaliman yang dilakukan di dunia. Dia telah mencerca orang yang demikian, lalu diambil kebaikannya untuk membayar cacian dan kejian yang telah dilakukan. Ia pernah memukul orang yang begitu dan begini, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk membayar hutang, pukulan dan kezaliman yang pernah dia buat. Seorang itu mungkin pernah menganiaya, mengambil harta secara haram, maka hutang kejahatannya di dunia akan dibayar daripada kebaikan-kebaikan yang dibawa bersama menghadap Allah Ta'ala. Sehinggalah apabila tidak ada lagi kebaikan untuk dibayar hutang, tidak ada lagi kebaikan untuk menjelaskan kezaliman yang pernah dilakukan, Allah Ta'ala akan memerintahkan untuk diambil kejahatan orang-orang yang pernah dizalimi itu, lalu dipulangkan ataupun digantikan, dijadikan galang ganti kepada kebaikan yang sudah tidak ada. Maka orang-orang yang zalim akan memikul kejahatan-kejahatan daripada orang-orang yang pernah dizaliminya, apabila itu digunakan untuk membayar hutangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebilangan ulama mengambilkan riwayat ini yang menyatakan pengecualiannya illa saum, kecuali puasa. Fa innahu la yu'khadhu lil ghurama'i yaumal qiyamah, sesungguhnya ia tidak diambil untuk dibuat bayar hutang pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan menyimpan amalan puasa ini dan diberikan pahalanya kepada orang yang mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang lain, kullu amal ibni adam lahu kaffarah illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu adalah baginya kaffarah, melainkan puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku dan aku akan memberikan ganjaran dengannya. Kerana itu, berdasarkan kepada hadis ini, sebilangan ulama menjelaskan maksudnya, yang menunjukkan peri penting puasa itu. Di saat amalan lain terpaksa dipulangkan kepada orang-orang yang dizalimi, kekal puasa itu menjadi milik orang yang melakukannya, disimpan pahalanya oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Maka beruntunglah orang yang banyak berpuasa, beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh untuk berpuasa, beruntunglah orang yang merindui Ramadan saban tahun untuk terus ia kekal berpuasa, kerana amalan itu khas akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan amalan yang lain mungkin menjadi kafarah dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah tafsiran pertama yang disebutkan oleh para ulama berhubung dengan hadis Allah Ta'ala memberikan ganjaran dengannya. Tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama menyatakan bahawasanya hadis ini melambangkan betapa amalan puasa itu amat sukar untuk dimasuki oleh unsur riya, unsur menunjuk-nunjuk, unsur suka dipuji. Kerana amalan puasa ini semata-mata antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan Tuhannya.
Kalau salat, manusia boleh berpura-pura dan menunjuk-nunjuk dengan salatnya. Kalau sedekah, manusia boleh buat majlis besar untuk menayangkan apa yang diberikan dan disumbangkan. Manusia boleh memahat pada tulisan batu, pada bangunan, pada kerusi batu dan sebagainya, sumbangan yang diberikan. Tetapi puasa, tidak ada suatu tanda yang boleh ditunjukkan kepada orang ramai bahawasanya seorang itu berpuasa. Melainkan fitnah akhir zaman ini, tuan-tuan, telah membuka sedikit ruang kepada orang-orang yang berpuasa untuk dimasuki unsur riya, ujub dan sum'ah. Apabila segelintir manusia yang suka untuk menceritakan segala perbuatannya di dada-dada Facebook, menyatakan di mana ingin berbuka puasa, menyatakan apakah lauk untuk bersahur, kononnya sebagai suatu tanda ia berpuasa. Bukanlah menjadi hak kita untuk mempertikaikan keikhlasan, tetapi perbuatan yang sedemikian sedikit sebanyak membuka ruang untuk menjadi jarum halus syaitan dan iblis, menyuntik perasaan riya, menyuntik perasaan menunjuk-nunjuk, takjub diri dan suka dipuji. Kerana itu, hati-hati kita dengan perbuatan yang sedemikian. Ia tidak pernah ada di zaman Nabi, ia tidak pernah ada ketika dihuraikan oleh para ulama, tetapi ternyata di zaman kita benda seperti itu jelas dan sangat besar ancamannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka hadis yang kursi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi menunjukkan tentang keistimewaan puasa itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tafsiran yang ketiga yang diberikan oleh para ulama tentang hadis tersebut ialah merujuk kepada amalan masyarakat jahiliyah, yang mana orang-orang Quraisy dan yang sekeliling daripadanya melakukan berbagai ibadah lalu disyirikkan Allah Ta'ala padanya. Melakukan tawaf, tetapi tawaf untuk Kaabah dan untuk berhala. Melakukan sedekah dan korban, korban dilakukan untuk berhala. Melakukan kebaikan itu dan ini, semuanya selain daripada untuk Allah, ia juga disyirikkan untuk berhala. Namun tidak dilakukan untuk puasa, kerana puasa itu semata-mata dilakukan kerana Allah Ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itu kita patut bersyukur kepada Allah yang masih memanjangkan usia kita sehingga ke saat ini. Bagi yang telah melakukan ibadah berpuasa sebagai amalan hariannya, sebagai amalan bulanannya, sebagai amalan mingguan, maka teruskan berpuasa. Perbanyakkan puasa terutama di bulan Sya'ban. Bagi yang tidak pernah ataupun jarang-jarang sekali berpuasa, para ulama khilaf, berbeza pandangan tentang berpuasa selepas daripada 15 Sya'ban. Sebahagian ulama melarang perbuatan tersebut dan ia dipegang di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan yang sama dengannya. Adapun bagi orang-orang yang mengamalkan ibadah berpuasa, maka tidak ada larangan bagi mereka dengan sepakat para ulama. Apa yang penting, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan ialah betapa kita perlu fokus dalam tempoh 1-2 minggu ini untuk menyambut suatu ibadah yang sangat besar, suatu ibadah yang menjadi bekal kita di hari akhirat. Seandainya ia seperti yang dihuraikan pada pandangan yang pertama tadi, maka beruntunglah orang yang banyak berpuasa. Untunglah orang yang mempersiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan untuk berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan kita akan terus menyimpan amalan pahala puasa ini untuk bekal kita di hari akhirat dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa itu untuk kita bertakwa kepada Allah, maka bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, puasa yang diwajibkan kepada kita selepas turunnya ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan kepada kita ialah puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Ramadan selepas 184 ayat. Allah Taala sebut tentang bulan Ramadan. Allah perkenalkan kepada kita dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelasan demi penjelasan terhadap petunjuk dan sebagai pembeza antara yang hak dan yang batil. Allah perkenalkan Ramadan kepada kita dengan suatu peristiwa besar sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Ta'ala ceritakan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada suatu malam yang berkat, yang disebut di dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia pada suatu malam yang penuh keberkatan. Malam yang dimaksudkan ialah malam Al-Qadar, yang disebut oleh Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar berlaku pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa hubung kait antara puasa, antara Ramadan dan Quran dan kitab? Ini satu perkara yang perlu kita sedari, satu perkara yang kita perlu hayati, kerana Allah tidak mengatur alam ini secara sia-sia. Allah tidak menurunkan petunjuknya secara sia-sia. Allah berikan kepada kita isyaratnya, Allah berikan kepada kita petunjuknya, bahawasanya kita perlu untuk memperbanyakkan membaca, mentelaah dan menghayati Al-Quran, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW sendiri pada bulan Ramadan akan didatangi oleh Jibril alaihi salam. Lalu Jibril mengajarkan baginda bagaimana membacanya. Jibril mengajarkan kepada baginda tentang duduk letak surah demi surah, ayat demi ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala masih lagi bertalaqi, bertemu lutut dengan Jibril, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka apakah kedudukan kita dalam perbuatan ini? Adakah kita punya keinginan untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan? Adakah kita bersiapkan diri kita untuk lebih mendekati Al-Quran di bulan Ramadan ini? Adakah kita sanggup untuk bertemu dengan guru
untuk memperbetulkan kualiti bacaan kita, untuk meningkatkan kualiti bacaan kita? Adakah kita sanggup bertemu dengan guru untuk memahami maksud dan terjemahan ayat-ayat yang kita baca? Lantaran itu hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang dilakukan oleh sebahagian manusia yang dinamakan tadarus Al-Quran bukanlah suatu amalan yang asing dari sudut konsep dan asalnya. Apa yang perlu dilakukan ialah memperelok dan memperbaiki sistem dan keadaan yang diamalkan. Tadarus Al-Quran bukan sekadar kita menghabiskan bacaan secara berlomba-lomba. Tadarus Al-Quran juga bukan sekadar untuk memenuhkan kalender masjid, tetapi kita mempersiapkan minda kita, mempersiapkan kekuatan fizikal kita untuk qiyamul lail, berada, bangun malam, lewatkan tidur untuk membaca Al-Quran dengan betul, didengar oleh teman-teman yang lebih baik bacaannya, dan saling membetulkan antara satu sama lain, saling memperingatkan dengan intipati Al-Quran. Maka kalau seperti itu yang dilakukan, mudah-mudahan ia mengambil inspirasi daripada perbuatan Nabi, bertemu lutut, bertemu dan belajar daripada Jibril alaihi salam. Perbuatan ini tuan-tuan, ataupun program yang seperti ini perlu dirancang lebih awal. Tuan-tuan, kita masih berada di bulan Sya'ban. Sekiranya tuan-tuan ingin mengaturkan program tadarus, pahamkan maksudnya, jelaskan konsepnya dan laksanakan dengan betul. Bukan sekadar untuk di hujung bulan akan berebut-rebut menghadiri majlis khatam Al-Quran. Itu bukan semestinya. Walaupun kita membaca sirah para sahabah, para salafus salih yang berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain, tetapi kita suka dengan maksud, kita suka dengan keupayaan diri kita. Yang lebih utama ialah mencapai maksud, mencapai ruh dan semangat perbuatan tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, persiapkan diri, carilah guru yang elok, yang sesuai untuk kita meningkatkan bacaan, untuk kita luangkan masa membaca terjemahannya, kalaupun kita tidak mampu untuk memahami tafsirnya dan mengistimbat hukumnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita dengan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, itu dua perkara penting yang akan kita hadapi. Di samping keseronokan dan keasyikan kita untuk menyaksikan perlawanan bola sepak, kita takkan lupa dengan dua agenda utama kita yang bakal kita hadapi nanti. Jangan terlalu leka dengan dunia sampai kita lupa kehidupan kita ini akan berakhir di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.